اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 65, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 65, baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan pada Imam Asy'ari, dan pada Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pada yakni di sisi Imam Asy'ari, di sisi Imam Asy'ari, tak dapat tiada daripada diazabkan setengah orang yang mengerjakan dosa besar, walau satu orang pada tiap-tiap bagai sekalipun. Tiap-tiap bagai, mana tiap-tiap bagai maksiat, tiap-tiap bagai dosa besar sekalipun. Dan pada Imam Asy'ari, di sisi Imam Asy'ari, tak dapat tiada. Tak dapat tiada. Apa makna tak dapat tiada? Mestilah. Tak dapat tidak tu mesti, wajib. Tak dapat tidak tu mesti. Tak dapat tiada daripada diazabkan setengah orang yang mengerjakan dosa besar. Setengah ni walau satu orang, walau satu orang pada tiap-tiap bagai sekalipun. Tiap-tiap bagai, bukan tiap-tiap bagi tu. Tiap-tiap bagai, bagai maksiat ataupun tiap-tiap bagai dosa besar. Sebab maksiat, dosa besar ni ada bagai-bagai. Ada bagai-bagai. Faham tak ayat dia tu? Bagai-bagai. Jadi dosa besar ni banyak jenis. Maksiat ni banyak jenis. Banyak bagai lah. Banyak bagai. Walau satu orang pada tiap-tiap bagai dosa besar, tiap-tiap bagai maksiat sekalipun. Ni ayat kitab. Ni ayat kitab. Nak faham macam mana tu? Nak faham macam mana? Orang cerdik dipikir-pikir, gininya dia pakai akal. Pun orang noh lah.
ayat ni. Kita dengar, kita tak faham. Yang mengajar pun hura. Hak di hura tu, pemahaman daripada guru, ada catatan belajar, ataupun pemahaman tu akal sendiri. Ni. Kita nak tahu macam mana pemahaman tu yang dia belajar, pemahaman tu daripada akal dia, tak tahu mana. Tahulah latar belakang pengajian. Dia belajar dok kitab tu. Dia belajar betul benar ke dok? Betul-betul dok belajar. Dia duk pondok ni ada bagai-bagai. Ada yang belajar, dengar, tapi tak dapat ilmu pun ada. Ada yang tunggu mengajar, dia lena. Biasalah. Pondok tak payah mana. Pondok ni dia mengajar di masjid. Masjid banyak tiang. Masjid banyak petok. Jangan duduk petok tengah lah. Duduk petok tepi tu tak nampak, tidur lah. Bukan dalam kelas sekolah. Dalam kelas sekolah ni cikgu nampak belaka. Tu kelas sekolah. Duduk atas meja tu, atas kursi orang nampak, cikgu nampak belaka. Pondok dok tiang masjid banyak. Petok masjid banyak. Duduk sebelah tiang. Duduk petok tepi, petok belakang. Cikgu tak nampak. Lepas tu, lena. Pada ni. Ni, orang ngaji pondok. Sekarang dia belajar tu benar kedok. Tu. Dia belajar kedok, dok belajar langsung kadang-kadang. Dia pandai cerita. Dia pandai memahamkan kita, ayat kitab kita tak faham. Ayat kitab mudah je dia tak faham. Tapi pandai dia memahamkan kita. Tapi dia memahamkan kita fahaman daripada guru yang dia belajar ataupun akal dia. Ada satu tempat tu memang dia tak belajar. Dia tak belajar. Kitab tu kitab keluarga dia yang terdahulu yang belajar. Ada catatan lah. Tapi dia tak belajar. Dia cuma ambil catatan kitab keluarga dia yang terdahulu yang sudah meninggal yang belajar. Tapi tak belajar catatan. Dia pun mengajar. Dengar cara dia menghurai, mudah faham. Pandai. Dia perlahan. Didatangkan contoh. Kita dengar memang mudah kita memahami. Hak ayat kitab yang kalau kita baca sendiri, ayat kitab yang guru tu baca mula-mula, kita dengar saja tak faham pun. Ayat kitab yang guru tu baca ada dalam kitab. Tapi bila dia menghuraikan, mudah kita nak faham huraian dia. Tetapi bila dengar, pemahaman dia salah. Dia nak memahamkan kita dengan hak dia faham tu, memang kita mudah nampak. Mudah faham kita dihurai. Tapi apa yang nak fahamkan kita tu, salah dah kena dengan kehendak kita. Ni siapa nak pergi Orang kata dia sifat 20. Kita orang tua-tua mengaji ni mudah faham. Sagi sekali. Dia hurai awal-awal tu nampak dah. Tak betul dia hurai gini ni. Salah. Tapi pemahaman dia salah. Sebab dia tak belajar. Tapi dia nak memahamkan kita akan apa yang dia faham, cukup pandai. Kita mudah memahami apa yang disampaikan. Tapi apa yang kita memahami pemahaman dia tu tak betul. Ni. Ada guru, dia berguru, pemahaman dia betul. Sebab pemahaman ambil daripada guru, dia nak memahamkan kita, pening kita dengar. Tak faham. Pemahaman dia betul sebab dia belajar. Kita ni banyak tak? Saya pandai, saya faham, tapi minta maaf saya tak boleh nak cerita. Banyak tak kita gitu? Kita faham, kita reti, kita pandai. Cuba fahamkan orang. Cuba retikan orang lain. Cuba bagi jadi orang lain pandai sama. Kamu faham tak? Fahamkan orang lain. Kamu reti tak? Kamu retikan orang lain pula. Pandai. Kamu pandai orang lain pula. Minta maaf. Saya faham seorang je. Sebab apa? Tak pandai cerita. Dan memang ada guru yang
Dia pemahaman dia betul sebab dia belajar, tapi dia nak memahamkan orang. Itu satu perkara pula. Ada orang yang dia pandai. Dia ada ni kan orang sekolah kan, dia ada khusus apa semua nak jadi cikgu kan. Macam nak menyampaikan. Kan dia ada khusus pula macam nak menyampaikan. Jadi dia pandai menyampaikan. Dia pandai memahamkan kita akan apa yang ia faham. Tapi bila kita ni orang ada asas, pemahaman dia salah, tak kena dengan kehendak kita. Yang kita orang dengar ni, Allah mudahnya faham cara dia hurai, mudahnya faham kerana dia datangkan contoh-contoh. Persoalan sekarang ni, hak dia faham betul, pemahaman dia betul ke tak? Betul ada. Penorana kita. Sebab dia tak belajar. Pahaman dia ambil mana? Ini sungguh ni. Pada kata, pandai dia mengajar 420. Mudah kita orang tua faham. Saya dengar sungguh, pandai. Disusun ayat pandai, cara-cara, contoh pun didatangkan contoh dia, mudah terbuka kita. Mudah kita faham apa yang dikehendaki oleh yang mengajar tu. Tapi pemahaman dia salah. Sebab dia tak belajar. Kitab dia, kita hanya ambil daripada orang terdahulu yang belajar. Bukan dia belajar. Ini pun orang lah ilmu tauhid ni. Haram belajar ilmu sudut dengan guru yang tidak berguru, semua betul haram. Dia tak berguru, dia membaca sendiri. Haram kita belajar, haram dia mengajar. Apa pemahaman tu? Quran kalamullah. Satu Al-Quran. Tapi pemahaman hadis Nabi SAW. Hadis Nabi. Tapi pemahaman, kenapa keluar bagai-bagai pandangan mazhab? Al-Quran satu, Nabi seorang. Kenapa keluar bagai-bagai mazhab? Sebab pemahaman yang berbeza. Pemahaman yang berbeza ni ambil daripada guru-guru. Pemahaman di kalangan sahabat pun berbeza. Sahabat ambil daripada Nabi SAW. Sahabat dia tidak banyak bersoal. Apa yang Nabi bicarakan, mereka beramal ikut pemahaman mereka. Jadi pemahaman yang berbeza ni lah, daripada sahabat, muridnya tabi'in, muridnya tabi'in, melahirkan mazhab-mazhab yang pemahaman yang berbeza, daripada Quran yang satu, daripada Nabi yang seorang. Tetapi pemahaman yang berbeza ni, hak betul belaka. Sebab ini pemahaman daripada sahabat radhiyallahu anhum. Bila nak ceritanya, sebab apabila sahabat mendengar sabdaan Nabi SAW, sahabat sendiri ada faham seumpama ni, ada faham seumpama ni. Hak timur derek ni, pemahaman sudah berbeza. Daripada satu guru yang sama, Nabi SAW. Tapi pemahaman yang berbeza ni, hak ni yang diiktibar, yang diterima pada syarak. Maka keluarlah mazhab-mazhab yang berbeza. Dan pemahaman yang berbeza daripada Al-Quran yang satu dan Nabi yang seorang. Faham tak situ? Mana Quran satu, pemahaman tak sama. Ni baca kitab, satu kitab yang sama. Ni baca Faridah, ni baca Faridah, ni baca Faridah. Pemahaman? Baca tak lari, ayat kitab tak lari. Baca Quran tak lari ayat dia. Tapi pemahaman? Baca kitab Faridah tak lari. Siapa baca kitab Faridah sama je. Pemahaman daripada guru ataupun akalan dia. Daripada guru, dia faham, dia nak memahamkan pula atas satu peringkat. Gitu. Lepas tu penting kepada nak belajar, pastikan belajar guru yang berguru, bukan hanya pandai berbicara. Ini ilmu tauhid ni. Kita dengar ayat kitab ni, apa maksud kitab ni? Apa maksud kitab? Dan pada Imam Asy'ari, di sisi pandangan Imam Asy'ari, tak dapat tiada daripada diazabkan setengah mereka yang mengerjakan dosa besar. Dan jikalau satu orang, setengah ni satu orang pun apa dah, daripada tiap-tiap bagai, tiap-tiap jenis dosa besar sekalipun. Ini bicara janjian azab daripada Allah.
Dia ada wa'dun, dia ada wa'idun. Wa'dun ni janjian balasan baik daripada Allah. Wa'idun janjian seksaan daripada Allah. Satunya wa'dun, satunya wa'idun. Wa'dun janjian baik daripada Allah, syurga. Wa'idun janjian seksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua janjian. Kemudian bila Allah berjanji, Allah mustahil menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Allah tidak menyalahi janji. Janji ada dua, janji baik, janji balasan baik syurga, janji balasan seksaan azab. Hak ni pergi kepada hak janji yang azab. Janji yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sepakatlah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, mustahil Allah Ta'ala menyalahi janji. Hak janji azab ni, hak janji azab. Hak janji azab. Gini, kalau kita katalah, buat contoh, sama kita. Kalau anak kita bergiang-bergiang, kita pun janji nak bagi hadiah. Sampai masa apa yang kita sebut bergiang-bergiang tu, anak kita capai, anak kita dapat, kita janji nak bagi hadiah. Macam mana kalau memungkiri janji? Oh, tak baik sangat-sangat. Wajib menunaikan janji. Wajib menunaikan janji. Jangan bohong, jangan mungkir janji. Mungkir janji tu berdosa. Janji berjanji, janji nak bagi hadiah, dapatlah kawan tu. Lepas tu macam mana ayah hadiah? Ayah nawak je itu, nak semua semangat. Kalau ayah dah janji hadiah, mu malah. Ayah janji hadiah, ayah nawak kamu je. Apa ni? Berdosa lah. Wajib tu nak janji. Faham? Kalau tak janji gitu kan dia malah. Kita pun janji nawak, janji bohong. Bunyi kata ada janji, semangat budak ni. Sabar masa boleh. Mana hadiah? Hadiah apa? Janji. Nak semua semangat je. Berdosa. Wajib tu nak janji. Macam mana janji dengan hukum? Kalau kamu buat gini, kamu akan kena pukul. Kamu akan kena rotang. Ada ni. Kalau kamu buat perkara ni, kamu akan dihukum, kamu akan dirotang. Sampai masa dia buat sungguh hak kita sebut tadi. Kamu akan dihukum, kamu akan dirotang. Wajib tak kita hukum dia? Wajib tak kita rotang dia kerana nak menunaikan janji? Mana? Faham tak ni? Janji baik nak bagi hadiah, wajib ditunaikan. Janji nak hukum, nak rotang, wajib ditunaikan. Apa ni? Pernah dah amaran, janjian, hukuman, sama masa lembut hati, tak jadi hukum. Pernah dah? Pernah. Lepas tu dosa dah. Dah tu. Dah mukir janji. Mukir janji pada menghukum, tidak menghukum lagi baik. Kau macam mana? Kalau kita pergi cari ayah kita pula. Ayah Pok ni ayah janji dah nak rotang saya kan? Rotang ayah Dosa ayah. Ayah tak tunai janji. Gitu. Mujurlah.
Tiba-tiba tak hukum. Jadi lembut hati kesiang. Apa panggil apa tu? Mukir janji pada menghukum, mengazab. Mukir janji pada kebaikan ni. Hak dosanya. Nak beri hadiah, tiba-tiba dia bohong. Dia mukir janji haram. Jangan kata, oh janji ngano. Tak, wajib tunai janji. Tapi kalau janji menghukum, banyak kita tak tunai. Marah sama. Nanti kamu kena watang. Nanti kamu kena watang. Sekali pun tak watang. Janji saja je nak watang. Tu tak apa tu. Kan? Janji balas baik hadiah lah. Janji balas buruk watang lah. Sekarang Allah janji balas baik. Dia tak pergi cari sini. Dia pergi kepada hak janji yang azab. Wa'idun, janji yang azab. Kalau hak wa'dun, janji yang baik, mustahil Allah menyalahi. Ini tak ada khilaf. Ini tak ada khilaf. Mustahil Allah menyalahi. Allah janji balasan syurga kepada yang beriman dan beramal soleh. Sampai masa Allah tak balas syurga. Mustahil. Sebab itulah orang yang mati dalam iman, orang yang mati dalam iman, dalam iman dan amal soleh, maka wajib pada syarak, wajib pada akal, dibalaskan dengan syurga. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati dalam iman tapi dosanya banyak, wajib pada syarak akan ke syurga sebab dia beriman. Tetapi sama ada diampuni dosa dia ke syurga terus, ataupun diazab terlebih dahulu sekadar dosa yang dia ada, itu harus pada syarak, harus pada akal. Allah nak ampuni walaupun dosa banyak, direct ke syurga, harus. Allah nak menghukum neraka sekadar dosa yang banyak pun harus. Tapi wajib syurga juga akhirnya sebab mati dalam iman. Adapun mati dalam iman dan amal soleh, wajib syarak, wajib akal, akan direct ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak ni? Jadi hak maksiat ni, dia mati dalam iman tapi dosa dia banyak. Di situ harus pada akal, harus pada syarak. Diampuni akan ke syurga direct, ataupun dimasukkan ke dalam neraka sekadar dosa dia banyak tu, barulah akan ke syurga. Adapun hak mati kafir, sudah bicara terdahulu, mustahil sama sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib neraka Allah, mustahil syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tilik kepada syarak ataupun hukum akal aridi. Dalam kitab kita ni tak bicara. Dalam kitab Al-Misbahul Munir, yang insya-Allah minggu ni malam Selasa di Masjid Kristal Taman Tamadun Islam tu akan masuk satu tajuk faidatun. Ini satu faedah, satu kegunaan akan dibicarakan bab ni. Wajib syarak ataupun wajib akal aridi. Wajib syarak ataupun wajib akal aridi. Hak ni dalam kitab Al-Misbahul Munir, kata almarhum Babazi dengan kitab Al-Misbahul Munir, ramai orang yang salah pemahaman, termasuk di kalangan mereka yang tidak disangka-sangka jahil. Banyak jahil dalam bab ni, termasuk mereka yang tidak disangka-sangka jahil. Siapa yang tidak disangka jahil? Kita orang dengar ni,
kamu jahil benda ni. Tak sangka ayah haji jahil. Pelik apa? Hak kita tak sangka-sangka. Ayah haji pandai. Tidak sangka tau. Pandai tu tak disangka-sangka tau. Kalau saya pun tak pandai. Betul lah jangka dah yang tak pandai. Pandai. Tak sangka saya ayah haji pandai. Ni. Maknanya kalau kita orang kita orang belajar ni, kalau jahil tak pandai, memang orang sangka dah. Siapakah yang tidak disangka-sangka jahil, tiba-tiba jahil? Siapa? Orang yang rupa mengajar lah, orang rupa pandai. Ustaz lah. Ustaz pun jahil juga. Tu orang tak disangka-sangka. Kalau kita orang belajar ni, tadilah. Pandai tu orang kejut. Oh, hebat haji. Tak sangka haji pandai. Pandai tu tak sangka. Kalau tak pandai, agak dah tak pandai. Cakap je lebih. Orang yang tidak disangka-sangka jahil, jahil juga. Dia kadang-kadang persoalan. Ini sebelum kita masuk kitab kita ni. Kalau kau tanya kita, hukum ni. Nak buat soalan kau ni. Harus ataupun tidak Allah memasukkan orang beriman matilah iman ke dalam neraka? Harus ataupun tidak orang yang mati kafir Allah hubur syurga? Soalan seumpama itu. Harus ataupun tidak seseorang yang mati dalam iman Allah hubur neraka? Sebaliknya, harus ataupun tidak orang yang mati kafir Allah bubuh syurga? Jawapannya ada dua segi. Kena faham boleh? Jawapannya ada dua segi. Kita tilik kepada akal kita semata-mata, pandang daripada kekuasaan dan pemilikan Allah Subhanahu wa taala, harus Allah melakukan apa barang yang Allah nak lakukan. Harus. Siapa nak sekat? Dia beriman buah neraka. Tu siapa nak sekat? Harus je. Dia beriman di tebus qada bukan dia pun. Beriman tu qada Tuhan bukan hak dia. Syurga neraka pun Tuhan. Tuhan nak buh mana bubuh lah. Sebab apa? Kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Harus je. Ke ada nak sekat? Ini satu. Dua segi. Harus dak hak mati kafir ni masuk syurga. Dah dia kafir ke maksiat ke qada. Syurga hak Tuhan. Harus je. Akal boleh terima. Ini satu segi. Barulah kita pergi pada segi yang kedua. Hukum syarak. Hukum syarak ni hukum yang terhenti, syarak yang menghantarkan. Quran cerita macam mana? Baru pergi pada hukum syarak. Syarak ni hak Quran yang hantarkan. Quran cerita macam mana? Quran cerita orang beriman bab masalah syurga. Bila Quran cerita tilik situ wajib syarak. Orang yang beriman akan dimasukkan ke syurga Allah. Mustahil syarak orang yang beriman dimasukkan neraka Allah. Tu pergi kepada hukum syarak. Dia hukum akal je. Hukum akal asal. Ni kena dia dua tangga ni. Hukum syarak ni dipanggil hukum akal aridi ataupun aradi. Hak tadi tu hukum akal zati, hak asal. Ni tak tilik kepada janjian Quran lagi. Tak tilik pada janjian Quran lagi. Hanya semata-mata akal kita nilah kekuasaan pemilikan Allah. Beriman qada. Kafir qada. Hak beriman Allah nak bubuh neraka. Apa? Syurga neraka hak Allah Taala. Hak kafir qada. Allah nak bubuh syurga hak Allah Taala. Siapa nak sekat?
Tilik kepada hukum akal yang zati, yang asal. Sesal situ. Tilik kepada Al-Quran, nyatakan macam mana. Janjian Qurannya macam mana. Janjian Quran, maka wajib syarak Allah Ta'ala menunaikan janjian Quran. Mustahil akal aridi, janjian Quran jadi bohong, akal tak terima. Arid ni apa? Arid tilik kepada janjian Quran. Hak hukum akal zati, ni tak cerita Quran lagi lah. Cerita bab akal kita pandang pada kekuasaan pemilikan Allah Ta'ala. Hak dia pandang ni beriman qada-qadar, kafir qada-qadar. Allah nak buh mana orang beriman kafir ni? Syurga barang milik Allah, neraka barang milik Allah. Allah bubuh nak buh mana pun. Sesat situ. Allah sudah janji dalam Quran. Tu panggil segi yang kedua. Kalau kita pandang pada janjian Quran, akal boleh terima tak? Kalau Quran janji tiba-tiba bohong, akal tak boleh terima. Wajib akal aridi, arid. Orang beriman mati dalam iman, wajib syurga Allah. Orang mati kafir, wajib neraka Allah. Tilik kepada arid janjian Al-Quran. Dia panggil wajib syarak, wajib akal aridi, mustahil syarak, mustahil akal aridi. Arid faham tak arid? Inilah hak mudah kitanya. Ma'arid disukung tu. Apa dia ma'arid disukung? Apa dia ma'arid disukung? Orang sekarang dia mengaji, dia ada terjemah belaka. Kita ngaji budak-budaknya tak ada terjemah pun. Mak jaih ke, mak wajib ke. Orang sekarang dia terjemah. Ma'arid disukung. Ma'arid disukung ni, asal dia apa? Asal dia mak asli je. Pada ni bukan mak asli. Jadi ma'arid ni kerana dia nak wakaf. Atau arid-arid tu. Hukum asal dia apa? Mak asli. Jadi ma'arid li sukun. Kenapa? Kerana dia nak sukun untuk wakaf. Atau arid-arid tu. So bermakna apa arid? Dah tak ngaji tajwid. Ma'arid li sukun terjemah macam mana? Dah. Orang sekarang. Saya ngaji budak-budak tak ada. Tak usah kata mak, hukum nak mati pun tak ada terjemah. Tak ada terjemahnya. Ni izhar ke, ikhfa ke, idgham ke, iqlaq ke, kita faham perkataan je. Orang sekarang dia terjemahkan betul-betul. Tapi kita faham juga orang sekarang terjemah, cuma kita dulu je tak belajar gitu. Kita faham lah. Sebab apa dia panggil izhar? Sebab apa dia panggil ikhfa? Sebab apa dia panggil idgham, iqlaq? Kita faham. Tapi tak ada terjemah, kita ngaji dulu. Orang sekarang dak dia terjemah. Saya dengar ngajar, molek juga kata. Lebih mudah faham kalau kira. Hak mak-mak gitu juga. Dulu kita tak ada. Mak jaih mumpasi, mak wajib mutasi. Mumpasi mutasi pun kita faham gitu je. Sekarang tak diterjemah. Terjemah macam mana? Ma'arid li sukun. Arid itu. Dia ma'arid li sukun ni kalau tak kena aridi, kena nak wakaf, mak asli je. Oleh kerana dia nak wakaf. Nak wakaf tu arid. Sekarang ni kepada hukum akal asal. Mati dalam iman ke, mati dalam kafir ke, qada-qadar, syurga neraka milik Allah. Allah nak letak mana? Hak dia. Arid ni kita pandang kepada Al-Quran beritahu macam mana pula. Tu berada hukum syarak, dia panggil hukum akal aridi. Jadi orang beriman, orang soleh, wajib syarak, wajib akal aridi syurga. Orang mati kafir, wajib syarak, wajib akal aridi neraka. Mustahil syarak, mustahil akal aridi, orang kafir Allah bubuh syurga. Itu je. Faham? Sekarang ni nak memahamkan tak dipayah. Masalah tu jalan boleh gini. Mana kalau aku tanya,
orang mati dalam iman, amal soleh pula, harus dah Allah bubuh neraka. Orang yang mati kafir, penyembah berhala, harus dah Allah bubuh syurga. Jawab dua segi tadi. Kalau tak pandang kepada janjian Quran, semata-mata kekuasaan dan pemilikan Allah, beriman qada-qadar, bukan hamba pun hakikinya. Kafir pun qada-qadar, bukan hamba hakikinya. Lepas tu Allah, syurga milik Allah, neraka milik Allah. Harus je lah. Akal dia terima belaka Allah nak buat mana pun. Hak dia. Kan Quran tu pergi pada arif pula. Quran barulah. Asal. Hak asal. Hukum akal zati dia panggil. Hak asal. Tilik kepada hak aridi pula. Quran janji. Tu pergi pada hukum syarak, hukum akal aridi. Faham tak tu? Dua pekat. Inilah kata yang tidak disangka-sangka jahil-jahil ni. Ada satu ustaz, dia mari satu tempat sebagai permulaan, sebagai pengenalan lah. Kemudian dia akan menetapkan apa kitab yang tempat tu nak. Pada masa pengenalan tu dia teh hak ada tu. Saya nak tanya hukum akal, bukan tanya hukum syarak ni. Nak tanya hukum akal. Nak tanya hukum akal. Tanya, faham tak? Nak tanya hukum akal. Dari segi hukum akal, berlakunya qiyamah, dihancurkan langit dan bumi. Hukum akal. Berlakunya qiyamah, wajib pada akal, mustahil pada akal, ataupun harus pada akal. Dia tanya. Jawab wajib belaka, termasuk ustaz tempatan. Ni yang tiap dijaka-jaka jahil-jahil ni. Wajib lah ustaz Dan sekarang saya tanya, berlakunya qiyamah, dunia dihancurkan, langit bumi dihancurkan, hukum akal semata-mata ni. Duk tangga wajib ke, duk tangga mustahil ke, duk tangga harus? Wajib lah. Hukum akal, hak zati, hak asal. Berlakunya kiamah harus pada akal je. Dihancurkan langit bumi, akal boleh terima. Dikekalkan langit bumi, Allah kuasa, akal boleh terima. Dah kata wajib tu, tu tilik kepada janjian Al-Quran. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Kiamah akan berlaku, tak ada ragu dah. Tilik situ wajib syarak, wajib akal aridi, kiamah akan berlaku. Kalau tidak, jadi bohong Quran, mustahil syarak, mustahil akal aridi. Jadi bila ramai-ramai tu jawab wajib lah ustaz. Jawab wajib. Sebenarnya orang ni jawab wajib ni wajib hukum pegangan, hukum iman. Tu wajib syarak pegangan. Jawab kapung ni dia keliru lah. Jawab, dia pun kata wajib. Dia tak erti hukum akal. Yang ustaz ni beri lalu. Berat orang tepat ni hukum akal. Tak pandai dia kata ni. Tauhid tak lepas ni. Tak boleh begitu. Dia hanya tak pandai hukum akal tu sahaja. Pegangan dia comel. Kiamat akan berlaku. Sebab itu rukun iman. Dia letak orang tepat tu. Mana hukum akal tak pandai. Akidah tak betul dia letak. Yang ada tempat tu ustaz ada seorang. Sejak kawan tu. Jangan main ni. Kalau hukum akal tak pandai, akidah tak lepas ni bukan main. Itu ditukar je. Yang tanya ni, dia tanya, saya tanya hukum akal. Kalau orang pandai, wajib kiamat ustaz. Saya tanya hukum akal aridi. Barulah dia kejut. Orang tempat ni pandai. Kena orang tempat tu tak pandai, boleh digoreng sebab dia kata berat orang tempat ni, akidah tak lepas dia kata. Bapanya dia tak reti bab hukum akal zati dengan aridi je. Yang jahil pun tak disangka-sangka jahil. Tapi janganlah siapa ke nak kata orang ni akidah tak pandai, jangan di situ. Kalau orang pandai kan, wajib berlakunya kiamah. Saya tanya hukum akal ni, wajiblah, wajib akal aridi. Apa arid? Quran janji.
Quran sebut kiamat akan berlaku. Maka wajib akal aridi, sebab tilik pada Quran, kiamat akan berlaku. Mustahil akal aridi, kiamat tak berlaku. Biar dia sejak. Ditanya tu akal zati, kita jawab akal aridi, hukum syarak. Tak mana? Baru ya sungguh. Barulah selopong hok mari nak perakak orang tempatan. Tanya soalan gitu, memanglah. Kalau tanya soalan gitu kok ramai dak pandailah. Pandai ni. Tapi kita ni, yelah, kita pandang pada Al-Quran semata-mata, tak apalah. Orang beriman, Quran janji dah syurga, maka wajib syurga. Orang beriman, tapi dosanya banyak, tak sempat bertaubat. Ini tajuk dia kan, orang mati belum bertaubat, kan bicara melepah. Macam mana? Dia tinggal semayang, satu bagai dosa besar. Ada orang tinggal puasa, satu bagai dosa besar. Ada orang dia berjudi, satu bagai dia dosa besar. Satu orang minum arak, satu bagai dia dosa besar. Ada orang berzina, satu bagai dia dosa besar. Itu semua janji yang neraka belaka tu. Pada ni. Hak janjian balas baik, tu wajib syarak, wajib akal aridi, Allah akan balas baik. Mustahil mungkin janji. Orang beriman, beramal soleh, syurga. Maka wajib syarak, wajib akal aridi akan balas dengan syurga. Itu janjian balas baik. Mustahil syarak, mustahil akal aridi, Allah mungkin janji. Jadi bohong pula Al-Quran, mustahil sama sekali. Sesat hak wa'dun janji baik. Hak mati kafir, Al-Quran jelas dah. Tu memang neraka. Wajib neraka. Wajib syarak, wajib akal aridi, mati kafir neraka. Sesat. Sekarang ni orang mati dalam iman, tapi dosa-dosa besarnya banyak. Dijanjikan dengan janjian akan diazabkan. Orang tinggal semayang dosa besar, orang tinggal puasa dosa besar, berjudi, minum arak, berzina, makan riba. Ni semua janjian dosa besar, janjian neraka belaka ni. Maka bila Quran janji akan dibalas dengan azab, pandangan Imam Asy'ari, tak dapat tidak Allah Ta'ala kena azab walaupun hanya seorang daripada satu-satu bagai dosa besar. Sebab apa? Kau tak muka janji kalau Allah nak ampun belaka. Sekarang bagai-bagai dosa besar. Tinggal semayang satu bagai, tinggal puasa satu bagai, berjudi, minum arak, zina satu bagai, satu bagai, satu bagai. Dia mati dalam iman. Mati dalam iman, dia tidak jazam diazabkan, harus Allah mengampuni. Ada ni? Oh, ni jazam putus dia akan diazabkan. Tak, sebab dia mati dalam iman. Kalau Allah mengampuni, tak kena azab langsung. Kalau Allah tidak mengampuni, kena azab lah. Tata masyiatillah lah. Di bawah kehendak Allah Ta'ala. Pandai ni. Tetapi satu-satu bagai dosa besar tu, harus dok kalau Allah pakar ampun belaka, seorang pun tak kena azab. Tak dapat tidak. Ni tak dapat tidak daripada dia azab setengah orang. Waktu wajib diazabkan oleh Allah. Walaupun hanya satu orang daripada tiap-tiap bagai. Mana tinggal semayang, satu orang je kena. Tinggal puasa, satu orang je kena. Untuk mana? Untuk tertunai janji azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kita bicara hukum akal atas dunia ni. Sampai di hari akhirat, itu atas kehendak Tuhan, kita tak tahu. Tapi ini pandangan dhaif. Pandangan Imam Asy'ari ni pandangan dhaif. Pandangan muktamad, pandangan Imam Maturidi. Itu pandangan muktamad. Harus Allah Ta'ala mengampuni sekalian. Contohlah, ramai nak tinggal semayang ni, 1 juta tinggal semayang. Harus Allah Ta'ala mengampuni habis 1 juta. Dah Allah janji nak azab, seorang pun Allah tak azab. Jadi macam mukir janji. Tak apa, mukir janji daripada balah, ini lagi molek, bukan kekurangan bagi Allah. Macam tadi lah,
Janji nak ukur, dak ukur. Alhamdulillah ayah dak ukur. Keren Alhamdulillah nah. Janji nak bagi hadiah, mukir jahat Janji nak otang, mukir jahat dengan ayahmu. Kenapa? Janji nak otang, tak otang, jahat ayahmu. Dak, itu lagi baik tu. Kekurangan gitu. Ada ni. Jadi pandangan Imam Maturidi, kalau Allah bagai-bagai dosa besar tu, Allah tak azab seorang pun. Allah ampuni licin, seorang pun tak tinggal. Harus. Tak ada ni. Kan Allah janji nak azab, Allah tak janji, jadi mukir janji. Mukir janji pada mengazabkan ni, ni bukan kekurangan. Ini bertambah molek. Imam Asy'ari dak. Tak dapat tidak. Kongkonnya seorang daripada satu bagai dosa besar tu, tak azab. Tak azab langsung. Tak kena. Sebab Tuhan janji dah. Nak lepas dia janji. Tapi ni janji azab. Janji nikmat bala baik, tu mustahil lah. Allah mukir janji. Ni hak janji azab. Wa'idung ni macam mana? Pandangan Imam Asy'ari, dak. Untuk tertunai janji azab, paling-paling kurang seorang daripada satu bagai dosa besar tu akan balas juga seorang. Tinggal semayang seorang, tinggal puasa seorang, berjudi seorang, minarok seorang. Dari segi akal kita sekarang sampai di hari akhirah, tata masyiatillah lah. Cuma yang mati kafir, itu memang kekal neraka. Hak mati dosa besar, mati dalam iman. Mati dalam iman bicara dahulunya, tidak jazam, tidak putus dia azab. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Sebesar mana dosa besar sekalipun, kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain dosa menyentuhkan Allah bagi siapa yang Allah kehendak. Allah kehendak ampuni, habis Allah ampuni, tak ada seorang kena hukum atas kehendak Allah. Tapi yang kita maklumnya, ramai ahli neraka daripada ahli syurga. Ada ni. Tapi dah pelik ramai ahli neraka daripada syurga. Sebab ramai orang kafir daripada orang beriman. Satu dah. Itu dah situnya. Orang beriman pula banyak buat maksiat. Mana tak dapat tidak akan diazabkan. Serah kepada Allah. Allah nak ampuni sekalian. Harus pada akal. Apa yang berlaku pada hari akhirah, itu perkara gaib. Kita tidak mengetahui. Sampai masa semua atas kehendak Allah. Orang tinggal semayang, sejuta orang Islam ni, Allah seksa belaka, kehendak Allah. Allah ampun separuh, separuh Allah seksa, kehendak Allah. Allah ampun habis, wajib tinggal seorang. Itu pandangan Imam Asy'ari. Pandangan Imam Maturidi, Allah ampun belaka, seorang pun Allah tak azab. Orang beriman pun tak semayang, atas kehendak Allah. Tapi apa yang berlaku, itu semua di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar sinilah orang hok berat-berat tu, kemudian baru sedar, baru bertaubat, akan duduk sini lah. Pandangan Imam Maturidi, kalau pandangan Imam Asy'ari, satu-satu bagai dosa besar Tuhan kena azab gok seorang, tertunai janji nak azab. Faham tak ni? Seorang tu atas kehendak Allah lah, tapi kita tak ada lah seberat seorang tu mungkin. Mana ada situ apa? Ada mengharapkan. Sebab dalam keadaan sudah berat, jangan ada orang yang dia terlantar baru dengar rakaman, selama ni duduk main masjid. Tak ada kuliah fardhu ain di masjid. Ada ni. Akhirnya dia terlantar. Masjid tempat dia duduk tu tak ada live. Masjid kampung tak ada live. Jadi anak dia gitulah. Dan orang tua dia ni biasa dengar. Jadi bila tak boleh dengar ni dia jadi macam tertekan lah. Orang duduk masjid dengar semua. Jadi anak dia buka rakaman, belajar fardhu ain tauhid, pekot tasawuf, bergelepor lah.
banyak tak lepas. Akidah tak betul apa semua. Ada ni. Macam mana taat tu? Kena ingat balik sinilah. Maknanya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah ampun, mudah-mudahan termasuk kita Allah ampun sepenuhnya. Sebab kita dalam jalan nak bertaubat. Bunuh 100 orang pun mati dalam perjalanan syurga. Sebab dia jalan bertaubat. Dan kita tak ada bunuh orang. Pada ni. Oh, akidah tak betul. Bertaubat, simple saja. Akidah, dosa kita dengan Allah, bukan dosa kita nak ada. Dosa kena Adam, payahlah. Hutang tak bayar, tipu orang, tu payahlah. Ataupun ada jalan lah juga. Tapi kalau dosa akidah salah, kita dengan Allah Ta'ala, betul akidah, okey, selesai. Ada ni. Lepas tu banyak semayang. Maknanya, masalah tu. Ni harap sini ya. Harus Allah mengampuni. Siapa tahap, pandangan Imam Maturidi, pandangan Muktamad, Imam Maturidi, Allah ampun sekalian. Contohnya. Hak kafir tak? Hak kafir tak ampun. Lepas tu wajib neraka. 1 juta ada semayang. 1 juta Allah ampun belaka. Seorang tak kena neraka. Harus akan boleh terima. Tapi sampai masa di pada masyarakat, itu terserah kepada kehendak Allah. 1 juta Allah ampuni separuh, Allah azab separuh. 1 juta Allah ampuni 3/4, Allah azab 1/4. Tahta masyiatillah, atas kehendak Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Termasuk dalam Allah ampuni. Dah dia terlantar. Dah nak pergi ke mana lagi? Jadi mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab harus Allah mengampuni. Selain dia rasa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Besarnya harapan dia kepada Allah. Fardhu takdir. Fardhu takdir. Semua neraka belaka. Seorang je syurga. Fardhu takdir ni. Macam mana seorang syurga? Nabi 124,000 orang dah. Nabi saja 124,000 orang. Pada ni. Mana neraka belaka seorang je syurga? Fardhu takdir. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini bicara khauf dan kita penuh bagi hati. Neraka belaka seorang je syurga. Aku mengharap akulah hak seorang tu. Ada ni. Neraka belaka seorang je syurga. Aku mengharap aku. Tambahan pula orang yang beriman ni ramah syurga. Hak terlantar ni dia kena mengharap lah. Nak takut tak boleh dah masa tu sebab dia tak ada jalan dah. Kena tenang, dengar molek. Hak pegangan tu kemah molek, salah bertaubah. Semayang banyak salah semayangnya, jahil masa semayang dulu. Tengok salah hak mana. Ngaji mazhab Syafi'i kata batal. Mazhab lain kata batal ke tak? Mazhab lain kata tak batal. Okey ya, sah semayang kita. Tak kena qada lah. Hak wajib kena qada semayang kita hak salah tu, salah ijma' ulama. Mana salah ijma' ulama? Dak rokok. Salah ijma' ulama lah. Sujud sekali je dia buat. Dia rokok sekali kan. Sujud buat sekali juga. Rokok sekali, sujud sekali, nak rokok kedua. Tu salah ijma' ulama. Tu kena qada. Ada sujud sekali. Kerana baca Fatihah salah. Pandangan mazhab Maliki, salah mana? Selahan salah mazhab Maliki tak batal semayang. Pada ni. Itu bab pekor. Ni hak terlantar ni. Hak kita muda-muda, hak gagah-gagah ni. Kena sungguhlah belajar. Ni kira hak terlantar ni. Riya, ujud, takabur. Bertabah dengan Allah. Itu dosa kita dengan Allah, bukan dosa dengan Adam. Bertabah dengan Allah mudah je tu. Belajar je lah. Sebab Allah Maha Pengampun. Sehingga kan pandangan Imam Maturidi, Allah ampun sekalian. Seorang pun Allah tak azab. Daripada satu bagai dosa besar. Harus. Cuma pandangan Imam Asy'ari. Dah. Seorang kena juga. Dalam satu-satu bagai dosa besar tu, seorang kena azab. Sebab apa? Barulah tertunai janji. Tuhan azab. Pandangan Imam Maturidi,
Tak ada seorang pun kena azab. Mukir janji tak azab tu comel, mana nak kekurangannya. Ada. Orang panggil Imam Maturidi tak muktamad. Orang panggil Imam Syari ni daih ni. Bukan panggil muktamad. Dan memang Allah Maha Pengampun. Pilih jalan molek, belajar masa terlantar tak terlantar pun, susun fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Tu je jalan. Tu jalan taubat. Kita terlantar, kita dengar rakaman bukan fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf. Itu bukan jalan taubat. Itu bukan jalan taubat. Jalan taubatnya ilmu, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Itu jalan taubat. Tapi kena lebih mengharap. Sebab apa? Harus Allah mengampuni. Habis Allah ampuni dosa besar. Seorang Allah tak azab. Akan boleh terima. Pandangan Imam Maturidi. Pandangan Imam Syari ada kena seorang. Kena seorang. Mana kena lepas juga daripada janjian Allah nak azab. Adapun janjian balasan baik daripada Allah, mustahil sama sekali. Apa yang Allah tak janji, mungkin. Sebab itu kekurangan. Mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Dia sungguh ada orang seumpama tu. Ni cerita orang dengar ni, bukan orang lari majlis ilmu. Orang lari majlis ilmu, dia terlantau buka rakaman pengajaran, mengamuk dia. Aku segar-segar mengajar aku lari balik. Oh, mai terlantau, mai mana tayang ni, buka rakaman tauhid lah, pening kepala aku dengar. Buka rakaman pekok, pening kepala aku dengar. Buka rakaman riak, ujuk, takabur, hasad, lagilah dia sakit hati. Sebab apa? Terlantau dia pun sombong lah. Cakap besar. Terlantau, tapi cakap angin agah. Musang pemarah tak habis-habis. Terlantau, lambat sikit nak marah, nak sepak, nak terajang, kaki tak ada dah, kerak kecil mani. Lambat sapa, dia ambil pinggang, dia capok. Nak Nabi Adil lalu. Nak Nabi Adil lalu masuk syurga lah. Dia nak barang dia nak. Bining ni barang tu tak ada, kena pergi pasar. Pasar nak kena tunggu anak menatu balik. Bining tak boleh tinggal seorang ni dalam rumah ni. Hok ni. Hok musang ni, hok musang ni. Hok pemarah ni. Akhir kali keletak tepi jalan dah. Dah musang sangat. Dah lah terlantau. Orang lain buat belakang dah. Musang. Nak segera. Nak. Bini nak ambil mana? Telefon anak. Telefon natu. Ayahmu nak makan ni. Anak natu pergi beli pasar. Bukan beli-beli segera. Anak natu banyak kerja. Petang baru siapa. Buatlah bini ni. Atau aku nak tadi dah. Dia. Dia ketak. Sungguh ni. Kena bini baik. Kalau bini hok musang juga. Mudah seorang mu. Tinggal dia. Kena. Tapi ini. Tuawi ke dia bini baik. Ini. Sombong tak habis-habis. Pemarah tak habis-habis. Cakap besar tak habis-habis. Hok ni kalau tayang ilmu tasawuf masih di tengah terlantar. Ngamuk dia. Hok ni kalau kita kata oh lah. Itu bahagian dia dengan Tuhan lah. Hok tak pernah nak belajar. Hok cerita ni dia orang belajar. Minat belajar. Tapi malang dianya tidak diberi dengan ilmu yang bermanfaat. Dengar sangat-sangat orang mengajar, tak beri ilmu fardu ain tauhid, tak beri ilmu fardu ain fiqh, tak beri ilmu fardu tasawuf, ceramah gitu je. Apa ni? Guru yang tidak ada ilmu manfaat, guru yang tidak boleh beri ilmu yang beri manfaat. Gitu jelah. Tapi lepas terlantar ni anak dia buka rakaman hak fardu ain, setoklah dianya. Sebab apa? Akidah tak betul, semayang banyak salah. Pada ni. Lepas tu macam mana? Ni, rahmat Allah luas. Janji kita pilih jalan taubah, belajar molek fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Jadi kalau terlantar tu anak menatu kena ambil peranan lah. Duk saja khoyah buka rakaman. Rakaman mana ni? Rakaman cerita bab ilmu fardu ain lah. Ni buka rakaman ceramah gitu je. Tak cukup kau tua ni. Bukan rakaman fardu ain. Hati ketulah. Mari sedar. Macam mana ni? Kena
mengharap. Terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab harus Allah tidak mengazabkan walaupun seorang pun daripada satu bagai dosa besar. Harus. Tapi pandangan Imam Asy'ari ni, kawan-kawan kena seorang. Tak dapat tidak, kena seorang. Ini pandangan Imam Asy'ari untuk tertunai janjian azab daripada Allah. Pandangan Imam Maturidi, tak, seorang pun Tuhan tak azab. Mungkin janji benda baik. Mungkin janji daripada azab, itu bukan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana disangka masa segar duduk masjid dengar tak ada ilmu fardhu ain, tiba-tiba masa terlantau Tuhan beri ilmu fardhu ain ke dia. Tu atas bahagian masing-masing. Allah kehendak kebaikan walaupun di kesudahan. Allah kehendak kejahatan sampai ke akhir. Jahil fardhu ain tauhid fiqh tasawuf berjemaah 5 waktu, tak ada bahagian. Tak ada bahagian tu. Itu bukan jalan taubah, itu bukan jalan agama, itu bukan jalan ibadah. Itu main adah peseng dia. Bahagian masing-masing. Pelihara hati daripada maksiat. Nanti di antara maksiatnya jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara maksiatnya aman dirinya daripada murka Allah. Jahat sangka. Kenapa ni? Tuhan tak terima dah. Tak ada bahagian dah. Ni jahat sangka. Maksiat hati laginya, kita mati pun jangan rapat mata tak kena azab dah kitanya. Aman pula dah dianya. Pada ni jahat sangka macam mana ni? Allah tak ampun dah. Apa nak jahat sangka gitu? Sangka baik. Allah janji nak ampuni. Mudah-mudahan saya termasuk di dalam orang yang ampuni. Dah. Itu jahat sangka. Allah janji ampuni. Garanti dah saya. Saya garanti dah. Mati pun jangan rapat mata. Rasa aman pula. Itu pun di antara maksiat hati. Tapi maksiat hati ni pergi kepada ilmu tasawuf. Tapi dalam kitab Fatih Faridah ni, dia ada selit-selit. Terdahulu bicara bab taubah. Taubah pun tasawuf. Ada ni. Ni bicara maksiat hati pula. Tasawuf. Ada selit-selit lah. Hak ada. Sebab ni nak bicara lepas dah mati pula nanti ni. Bicara hak rukun iman yang kelima. Wallahu a'lam.